Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagi hormati pengurusi Surau Al-Hidayah Sanwi, seterusnya para imam, para bilal, EJK Surau, seterusnya para jemaah ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita sampai ke sini. Rupanya di sebelah batu kir sebuah cantik indah sejak 2008 ada, tapi tak pernah singgah. Saya duduk kat awal saja, tapi lalu di depannya tak pernah singgah kat sini. Terima kasih kepada Pak Nazri yang saya kenal dengan dia kita buat bersama Andalusia. Saya salah seorang taif Andalusia. Untuk bawa saya ke sini dan perkenalan lebih rapat dengan masyarakat yang lagi jamaah Surau Al-Hidayah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار وطريقة الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berterusan, tak berhenti. Harta rasa bersyukur itu juga anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Artinya syukur kita perlu disyukuri. Kemudian rasa syukur lagi, wajib disyukuri lagi. Artinya syukur kita tak pernah berhenti sampai bila-bila. Dan orang yang mensyukuri nikmat Allah ini, hamba yang mensyukuri nikmat Tuhannya adalah hamba yang sentiasa dalam perhatian Allah untuk diberikan bantuan setiap ketika. Pada malam ini saya suka nak bercerita tentang kongsikan sesuatu yang bertajuk ikhlas. Ikhlas adalah tajuk yang biasa kita dengar dalam sebutan manusia biasa. Saya ikhlas hadiahkan benda ni, ataupun dia bagi cek, replika cek besar-besar harga RM1 juta, saya ikhlas menghadiahkan wang bernilai RM1 juta kepada badan kebajikan sekian. Ataupun dia berikan pertolongan kepada seseorang, jangan tolak pemberian saya ni, saya ikhlas. Ini adalah bahasa biasa kita terhadap perkataan ikhlas. Artinya ikhlas itu sudah jadi mainan mulut, dia bukan lagi amalan hati. Dan sesungguhnya ikhlas itu, kata Allah dalam hadis qudsinya, al-ikhlasu sirrun min asrar, atau kama qala Rasul. Dan satu lagi hadis menceritakan al-ikhlasu sirrun baini wa baina 'abdi. Allah berkata dalam hadis qudsi yang disampaikan kepada kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikhlas adalah rahsia di dalam rahsia. Dalam riwayat yang lain, ikhlas adalah rahsia antara hamba dengan aku. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Artinya bila kita faham maksud Allah menyatakan bahawa ia adalah satu rahsia Allah di dalam rahsia-rahsia yang lain, artinya para malaikat yang sebelah kiri kanan kita yang duk catat amalan untuk kita tak tahu adakah amalan kita terikhlas atau tidak. Sampai kali yang ketujuh saja, sampailah penilaian itu Allah yang buat, bukan lagi malaikat yang buat. Nampak dari penilaian pertama, kedua, ketiga sampai ke enam, cantik boleh, tapi amalan ikhlas, amalan itu disertai dengan ikhlas. Bila sampai kali yang ketujuh, Allah sendiri yang nilai adakah amalan ini akan dinilai sebagai ibadah kepada hamba-Ku, ataupun hamba-Ku ini nanti akan dicampakkan amalannya kepada muka dia kembali. Jadi para jemaah, ibu
bawa lagi sisi sekalian. Bila kita sebut ikhlas, artinya bukan lagi dia bahasa mulut yang kita katakan tadi, oh saya ikhlas berikan ini. Tidak boleh. Itu ialah bahasa yang menunjukkan kita ini sebenarnya tidak ikhlas. Ya. Malah orang yang lebih baik dalam memberi, tangan kirinya tak nampak pun tangan kanannya memberi. Mari kita lihat apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang ikhlas. Dalam surah As-Zumar ayat 2 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahud-din. Alla lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dengan kebenaran. Fa'budillah, maka sembahlah Allah mukhlishan lahud-din, dengan setulus, sepenuh hati kepada-Nya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa bagi Allah itu agama yang tulus. Baik. Khalis, ikhlas adalah satu perkataan Arab yang bermaksud murni, dia merupakan khus. Murni, bersih, tak tercacat, tak ternoda. Ibarat kalau air itu diambil sebagai air yang bersih, yang tak pernah dicampur dengan apa-apa, maka disebut al-ma'ul khalis. Artinya air ini air yang bersih, tak tercampur padanya sesuatu yang lain. Kalau tercampur teh, ada bukan khalis dah, nama dia syai, dah bukan lagi ma. Masalah lah. Itu sudah bahasanya. Kalau dari sudut istilahnya, bila kita sebut ikhlas, artinya amalan yang bersih daripada selain kerana Allah. Artinya kalau amalan itu dibuat bukan kerana Allah, secara otomatis amalan tersebut bukan lagi ikhlas. Sebagai contoh, Ustaz, saya tanya Ustaz, boleh tak kalau antara niat kita itu ialah nak tolong orang? Tak. Sebab nak tolong orang itu kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Sembahyang. Sebab sampai bulan Ramadan kena sembahyang tarawih Ustaz. Jadi sebab bulan Ramadan saya sembahyang tarawih. Tak. Kalau tidak nanti tercacatlah salah satu daripada hari-hari Ramadan sebab terkurang satu pahala tarawih sebab satu orang tak buat. Tak. Bukan sebab Ramadan itu kita buat tarawih, tapi kita buat tarawih. Ataupun kalau di negara Arab tak pakai tarawih, kita pakai salatul qiyam. Ya, salatul qiyam. Kalau tak buat, dia kata takut tak cukup amalan kita di bulan Ramadan. Tidak. Sebenarnya amalan itu kita buat kerana Allah. Hai, makan Ustaz sebab lama saya makan. Salah. Sebenarnya orang yang benar-benar makan dengan amalan makan itu dapat pahala ibadah ketika dia makan, ialah bila makan dengan ikhlas. Kerana apa? Kerana Allah. Kenapa? Allah perintahkan supaya berusaha dengan makan itu supaya bertenaga, nanti insya-Allah mudah untuk beribadah. Jadi kerana Allah semuanya. Sebab itu kalau kita lihat kepada syarat setiap amalan yang harus untuk jadi ibadah, ada 5 perkara. Walaupun saya tak nak cerita perkara secara detail, tapi kita ulang-ulang kembali atau kita bercerita kembali, kita kongsikan sedikit. Yang pertama, amalan itu pertamanya tepat dengan syariat. Apa saja? Makan tepat dengan syariat, berniaga tepat dengan syariat, berziarah tepat dengan syariat, bermusafir tepat dengan syariat. Yang kedua, amalan yang kita buat tadi itu pula laksanakan dia, melaksanakan dia tepat dengan syariat. Contohnya makan yang halal, makan dengan makan yang haram, makan ikut sunnah, bacalah bismillah, makan dengan duduk, makan dengan tata tertib, rasa malu dengan Allah. Jadi 2 syarat kita penuhi. Yang ketiga, niat makan kenapa? Aku lapar, tak ada pahala ibadah. Tapi kalau niat makan itu kenapa? Moga-moga dengan usaha ini dapat pahala ibadah. Usaha kita makan ini, moga-moga Allah beri kekenyangan supaya mudah untuk beribadah. Sebab kenyang itu hasil Allah bagi, bukan sebab makan. 3 syarat terlepas. Syarat yang keempat, natijah mesti betul. Jadi kalau kita makan dah betul, tepat, dah cantik lah, tiba-tiba makan yang kebuntur pula kata orang dulu. Saya tak tahu maksudnya panggil apa kebuntur. Makan banyak sangat sampai nak muntah-muntah rasa. Jadi artinya bila natijahnya salah, tak jadi ibadah. Mesti natijahnya betul. Kalau natijahnya betul, tak ada masalah. Tapi kalau makan, elok makan, rupanya orang sebelah nampak kita makan. Kita kat kantin ni, orang sebelah tengok kita makan. Dia minum air je buka puasa. Kita makan Masya Allah, natijahnya pun sama. Sebab apa? Hilang keberkatan makanan sebab dilihat oleh orang yang lapar melihat kita makan. Keempat. Yang kelima, syarat terakhir untuk jadi ibadah setiap amalan yang kita buat. Apa dia? Yang kelima, tidak meninggalkan perkara yang asas atau fardu. Artinya kalaulah dia makan banyak mana pun, dia makan dengan begitu tata tertib pun, dengan niat yang tepat pun, dengan niat yang baik pun, tapi sembahyang tak buat, tertolaklah segala amalan dia, tertolaklah cara makan sunnah dia, tertolaklah musafirnya, tertolaklah perniagaannya, tertolaklah silaturahimnya, tertolaklah ziarah-ziarahinya, tertolaklah segala apa yang dia lakukan, termasuklah amalan-amalan yang wajib yang lain, kerana sembahyang tak buat. Sebab apa sembahyang itu kalau yang fardu
Soalan pertama Allah kepada kita apa ya? Dah sembahyang ke belum? Kalau tak sembahyang catatkan doa kerja. Baik macam mana pun kita sembahyang kan? Tertiga. Mesti tertiga. Artinya amalan-amalan yang lain akan terlepas dari pertanyaan Allah kalau sembahyang kita tak selesai. Terus catat dalam neraka Jahannam untuk orang Islam. Jadi ibu bapak yang dikasihi, kalau kita lihat pada ikhlas ini, ya, sesungguhnya amalan ikhlas ini bukan dalam bidang saja. Sebab itu setiap kali kita sembahyang apa kita akan baca di akhir. Ketika kita tahiyat akhir apa yang kita baca? Kita akan baca Innaka Hamidum Majid ujungnya. Kemudian kita sambung lagi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu. Kita kata kepada Allah, kita mengaku lagi salah. Ya Allah, aku minta ampun padamu dengan apa yang telah lepas, apa yang telah aku alfa, apa yang telah aku buat dalam kesalahanku. Kita minta ampun dengan Allah dari kita nak berada di akhir sembahyang. Kemudian bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita ucap tadi? Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya lepas sembahyang kita bertaubat. Sebab apa? Para salafus saleh, Rasulullah dah ajar kepada kita bagaimana kita buat sembahyang terbaik, bagaimana untuk tetap diminta ampun dengan Allah. Sebab itu kalau Allah ajar amalan manusia, ya, yang nanti semakin rasa tinggi makin darjatnya, semakin banyak ibadah dan murid dia semakin tinggi, lebih tinggi daripada orang lain, maka dia kata apa? Cukuplah aku dengan niat sebagai menunaikan sembahyang. Bohong, bukan ajaran yang tepat. Sesatlah dia. Sedangkan Nabi ketika sedang tidur, Siti Aisyah terbangun, Siti Aisyah lihat Rasulullah tengah salat, bengkak kaki Rasulullah sampai terjatuh. Siti Aisyah tanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, kau kan dah maksum, kau kan Nabi, tidurlah cukup-cukuplah, enggak bengkak lagi kau. Apa kata Rasulullah? Soal aku Nabi, soal aku maksum, soal aku ini Rasul, itu hak Allah nak ibadah. Tapi aku kepada Allah tetap hamba kepada Dia. Artinya itulah yang dikehendaki oleh Allah kepada kita selaku hamba-hamba Allah. Nak mengaku kita hamba ini dengan amalan yang akhirnya dengan ikhlas, yang dipimpin baik kita makan ikhlas itu subhanallah susah. Sebab apa? Kita pun tak tahu adakah amalan kita ikhlas atau tidak. Tak kira tanya diri kita masing-masing, tepuk dan tanya kita. Lama ni imam dia baca tengah-tengah sembahyang tu. Ataupun sedapnya imam dia baca boleh buat menantu. Itu dalam keadaan kita aircon yang sedap ni. Cuba pula bayangkan kalau dalam keadaan dulu kita sembahyang dalam surau yang tak ada aircon. Sembahyang panas, bila nak habis sembahyang berpeluh-peluh yang kejap kita dengan musuh apa Allah bila nak habis. Jadi bilakah kita ikhlas sebenarnya? Bila? Kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang seorang hamba Allah yang berjuang. Ya. Kata Rasulullah SAW, Anna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yawm al-qiyamah yanzilu ila al-ibadi liyaqdiya bainahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari kiamat akan turun kepada hamba-hambanya dan menghukum mereka mengikut amalan mereka. Wa kullu ummatin jathiyah. Setiap umat manusia ini akan berlutut kepada Allah. Fa awwal man yaqum bihi rajulun jama'a al-Quran. Orang yang pertama yang akan disoal oleh Allah adalah orang yang membaca Al-Quran. Apa kata lagi ini? Wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah. Yang dan orang yang kedua ialah orang yang berperang di jalan Allah. Dan yang ketiga wa rajulun katsirul mal. Yang ketiga ialah seorang lelaki yang memiliki harta yang banyak. Fa yaqulu Allah bil qari, kata Allah kepada yang membaca Quran tadi, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli. Adakah kamu dah tahu apa yang telah turunkan kepada Rasulku? Kata hamba Allah ini, bala, pasti aku tahu ya Allah. Kata Allah, qala famada 'alimta fima 'ullimt. Apakah yang tak kau telah buat dengan apa yang telah aku ajar melalui Rasulku? Fayaqul, kata orang tadi, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maka
Maka dia kata apa? Aku setiap malam akan bangun dan setiap siang akan membaca Al-Quran dan setiap malam aku akan baca Al-Quran. Apa kata Allah? Fayaqulullah kadzabta, bohong. Maka berkatalah malaikat yang lain, bohong. Bila Allah ucapkan bohong, malaikat berkata bohong. Wa yaqulullah, maka Allah jawabkan pula, bal aradta an yuqal inna fulanan qari. Kata Allah, sesungguhnya engkau bohong. Sebenarnya apa yang kau nak ialah pandangan manusia, sehingga orang kata apa? Baguslah baca Al-Quran ni. Kemudian Allah berkata pula kepada seorang hamba yang taqtilu fi sabilillah, yang berbunuh di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah. Alam wasi' 'alaika hatta lam mana'ka tajbil al-hadith. Okey. Ditanya pula kepada orang yang mempunyai harta yang banyak, adakah telah sampai kepada kamu melalui daripada aku tentang ajaran bagaimana seorang itu menghabiskan hartanya? Qala bala, aku tahu ya Allah, pasti. Qala famada 'amilta fima ataituka, apakah telah kau buat dengan apa yang telah aku berikan kepada kau? Qala kuntu asilu rahim wa atasaddaq. Kata orang tadi yang banyak harta tadi, aku bersedekah dan aku menyambungkan silaturahim dengan dunia tadi. Fayaqulullah, kata Allah, kadzabta, kau tipu, kau bohong. Dan diulangi pula kata-kata tadi dengan ucapan malaikat, kadzabta, engkau bohong. Wa yaqulullah, kata Allah, bal aradta an yuqal fulanun jawad. Sebenarnya kau bukan nak berpun, bukan ikhlas pun, sebenarnya kau nak orang puji. Wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillah. Kemudian datang seorang yang sama kepada orang yang mengucapkan jalan Allah. Fayaqulullahu lahu, Allah berkata kepadanya, fima qutil, pada hal apa engkau nak berbunuh, nak berperang pada jalan Allah? Maka kata orang tadi yang berperang jalan Allah, umirtu bil jihad, aku diarahkan, diperintahkan untuk berjihad fi sabilillah, semata-mata pada jalan Allah. Faqataltu hatta qutil, dan aku berperang sampai aku terbunuh. Kata Allah, kadzabta, seorang dah buat mati di jalan Allah, kata Allah, penipu. Kemudian kata malaikat, penipu juga. Berkata Allah, wa yaqulullah bal aradta an yuqal, dan sebenarnya kau nak dikatakan oleh manusia, fulanun jari, beruntunglah dia, untunglah dia. Faqad qila dzalika thumma daraba Rasul sallallahu alaihi wasallam ala rukbati faqala. Kata Abu Hurairah, kemudian Rasulullah tepuk pada lutut aku. Faqala, kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, berkata Rasulullah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika thalatha awwal khalqillah, mereka bertiga itu ialah orang yang pertama yang diciptakan Allah. Tusa'ir bihim Rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Kata Allah, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, maka janganlah syirikkan Allah dengan amalan-amalan yang nampak baik tapi sebenarnya hatinya jahat, niatnya lain. Maka janganlah kau syirikkan Allah dan sembahlah Allah hanya kepada Dia yang Esa. Maka di sini bilakah berlakunya rasa ikhlas? Soalnya kita ni awal-awal dah nak ikhlas, hari semayang, nak semayang tarawih, sekejap lagi nak bersama-sama dengar tazkirah, sekejap lagi kita sama witir, sekejap lagi kita nak balik ke rumah bersama dengan keluarga nak semayang, taubat atau sebagainya. Mudah-mudahan kita baik. Ya. Tapi bila masa pula kita akan rosak, ikhlas kita akan rosak, ada 3 tempat. Yang pertama, kemudahan, mudahnya nak rosak amalan ikhlas ni, terutama bila amalan itu berlaku di kalangan masyarakat umum. Contohnya ceramah macam ni. Contohnya nasyid. Lagi dia mengatakan nasyid suara sedap. Baguslah suara dia. Ataupun jadi imam, suara sedap, kemersik, suara dengan bacaan bertajuk tiba-tiba bukan imam yang lain. Contohnya. Artinya bila terlibat dengan masyarakat umum, terlibat dengan di hadapan orang berlaku amalan-amalan tadi, maka semakin cepatlah mudah hati itu terganggu. Katalah dari awal lagi kita nak semayang berjamaah, kita nak jadi imam, mula-mula kita set betul. InsyaAllah tak ada masalah ni, kau kata imam betul ni, mudah-mudahan dengan Allah. Kita membaca-baca lah, kita tasawuf, kita fahamlah sikit tentang maksud dan bacaan dalam Al-Quran yang kita baca, supaya kita rasa
benar-benar insaf kita nak semayang. Elok baca semayang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Dia baca dalam lambat, tiba-tiba dalam hati dia, sudah kita baca. Tadi dah ikhlas, tengah semayang jadi tak ikhlas, rosak amalannya. Ataupun orang lain dalam semayang, Masya Allah, khusyuk sangat, baca dengan betul, tepat, cantik, orang pun suka dengan bacaan dia. Dia tak peduli orang baca cakap apa, dia tak peduli kata-kata orang. Yang penting aku tunaikan sebagai imam, lepas semayang aku balik, alhamdulillah, aku lupakan saya. Dah 3 tahun, rupanya di kalangan kita ni ada seorang hamba Allah. Kenal pula dengan abang kita ni, imam, dia kenal abang. Abang ni pun bawa cerita ke rumah. Dah 3 tahun lepas. Kau kenal tak seorang budak? Dia bukan jual putih, dia bukan senang putih, dia datang kat masjid 3 tahun lepas. Tak perasan abang. Dia kata, suara kau sedap, kau jadi imam bagus. Subhanallah. Tiba-tiba hati dia berbunga. Kembang-kembang hidup. Sebab berbunga hati. Sebab dengan pujian. Amalan 3 tahun lepas terbakar, hangus, tak diguna pakai di akhirat nanti. Habis. Begitulah susahnya jaga ikhlas. Apatah lagi kalau awal-awal lagi nak naik pentas, aku masuk awal tu nak awal pun jangan start tak nak sini. Kalau begitu dah awal kita tolak amalan. Ini cerita yang dah ada amalan, ketika buat amalan, rosak amalan. Apatah lagi dah buat 3 tahun lepas dipuji, rosak lagi hati dia disebabkan dipuji orang lepas 3 tahun buat amalan. Tak ke mana amalan. Sebab tu tuan-tuan puan-puan Nabi buat sekalian. Ikhlas ni ialah tanda kita bersih dengan Allah. Tanda kita ketika kita nak balik dengan Allah nanti dalam keadaan bersih dan selamat, tidak terkait lagi dengan orang lain. Tidak lagi terkait dengan kita sembahyang ini berjemaah ni sebab kita nak dapatkan penipak mentua yang ada rupa yang cantik, bukan sebab kerana datang berpuasa di bulan Ramadan ni berbuka sama-sama supaya nampak muka kita, aku ni dulu pailang paling terang, aku datang suruh bulan Ramadan ni hilang nama pailang aku, boleh jadi baik. Tak apalah, sikit-sikit macam tu bagi orang yang nak hijrah. Tapi bagi kita yang dah lama dalam kelompok yang baik-baik ni, upgradekanlah diri kita, add value pada diri kita, tambah lagi ilmu dan iman supaya nanti di akhirat Allah akan selamat kita sampai bila-bila, ya. Dan sebagai akhirnya saya nak sempatkan satu doa yang berbentuk lagu. Bagaimana dengan seorang hamba di bulan Ramadan, boleh? Inilah saya kelas untuk tazkirah ringkas saya pada malam ini. Kata 20 minit, sudah setengah jam. Tuhan telah sering ku terdengar tentang kebesaran bulan Ramadan di dalam Al-Quran dan sabda junjungan. Hanya aku yang sering melupakannya di bulan yang mulia ini. Laut pengampunanmu tiada bertepi, rahmat dan nikmatmu tiada terbilang. Syurga terbuka dengan seluasnya. Tuhanku sedari kelemahan diri ini yang tidak istiqamah dalam beribadah. Ramadan berlalu, ibadah pun berkurangan. Begitulah diriku yang sering kelalaian. Semoga di Ramadan kali ini dapat